Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini kita bersama dalam sebuah buku, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Alhamdulillah, saya cuba ulas ataupun review buku ini, khulasah kepada apa yang ada dalam kitab ini. Para jemaah yang ada kitab, nanti tunggu muka surat berapa saya cakap. Kemudian kita akan belik-belik daripada awal sampai ke akhirnya, insya-Allah. Kalau ada sebarang persoalan boleh tanya, untuk sama-sama kita jelaskan, huraikan tentang apa yang kita nak bincangkan di sini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, buku yang saya ataupun kita kata nota ini, nota perbincangan ini, asalnya adalah beberapa makalah yang saya tulis, hasil daripada pemerhatian ana kepada suasana masyarakat. Suasana masyarakat dalam negara kita yang agak ialah gawat sikit kan. Yang agak gawat dengan akhlak, dengan adab-adab. Ada setengah orang tulis nama dia adab ikhtilaf kan, ada setengah kitab ditulis adab ikhtilaf, ada orang kata adab berikhtilaf. Apa beza di antara ikhtilaf dengan khilaf? Jadi dalam buku ni alhamdulillah para jemaah sekalian, kita mengutamakan, saya tak namakan buku ni adab ikhtilaf. Sebab apa? Sebab kita nak kata ikhtilaf ini satu perkara yang tak mungkin tak berlaku. Satu perkara yang tak mungkin tak berlaku. Daripada apa saja keadaan kita, khilaf itu ada. Cuma bagaimana nak menangani masalah khilaf, bagaimana kita nak rapatkan jurang yang terlalu, orang panggil fajwah amiqah, lubang yang terlalu dalam. Jadi kita cuba mencari sebab-sebab kenapa berlakunya khilaf di kalangan ulama, dan apa sebab terjadinya khilaf, dan bagaimana menangani. Jadi insya-Allah dalam buku yang ada di bersama saya ini, dan juga buku yang ada, mungkin ramai sudah para jemaah sudah memiliki buku ini. Alhamdulillah, untuk maklumat kita, buku ini telah diterbitkan cetakan pertama tahun 2016. 2016 maknanya sudah 5 tahun berada di pasaran. Dan sebelum daripada terbitnya buku ini, terlebih dahulu makalah-makalah yang ana tulis ini kita siarkan di dalam majalah Solusi. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada pihak Telaga Biru Sdn Bhd, kepada sahabat saya Dr. Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, dan juga pengurusan yang tertinggi dan tim warga kerja editor majalah Solusi. Masa tu dia orang beri kepada saya kolom syiar. Jadi kita tulislah di antara syiar kitanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kita bersatu dan kita tidak berkelahi. Jadi para penonton sekalian, para jemaah sekalian, bila kita kata rahmat di dalam perbezaan, tengok di muka surat, muka surat awal lagi dalam muqaddimah, kata pengarang bahawa Allah SWT telah menjelaskan kepada kita tentang khilaf ini perkara yang tak boleh dielakkan, seperti firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kalaulah Tuhan menghendaki, walau sya'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah,
Dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Umat yang satu, tetapi Allah tidak berbuat demikian. Kenapa? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisih kecuali orang-orang yang beri rahmat oleh Tuhanmu. Dan kerana itulah dia menjadikan manusia, walidzalika khalaqahum, dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhan kamu. Surah Hud ayat 118 dan 119, ayat ini memberi isyarat bahawa khilaf merupakan suatu ketentuan dan memang berlaku. Khilaf satu ketentuan dan memang berlaku. Dari sudut qadarnya adalah suatu realiti, tetapi dari sudut syarak pula ada khilaf yang diterima, ada yang ditolak. Ini kita kena faham. Dia panggil al-khilaful maqbul, khilaf yang diterima. Iaitulah apabila khilaf itu berdasarkan kepada ilmu dan dalil-dalilnya. Kita nak kata tak ada khilaf, tak mungkin. Dan ada khilaf yang mazmum, iaitulah khilaf yang menyalahi syarak. Kita bukan semua kita kata, tak boleh engkar Syekh, ini masalah khilafiyah, ini masalah khilaf. Kita kata bukan semua khilaf itu mu'tabar. Ada khilaf yang musadamatun nas, maka khilaf seperti ini tidak boleh diterima, tidak boleh diterima. Baiklah para penonton sekalian, perbincangan ini dalam buku ini, dalam muqaddimah saya kata perbincangan ini bertujuan untuk memberi maklumat dan kefahaman kepada pembaca terhadap realiti yang berlaku dalam masyarakat. Khilaf atau ikhtilaf adalah satu perkara yang mesti berlaku. Maka para alim ulama telah menjelaskan sebab dan punca berlakunya khilaf, dan mereka juga telah menggariskan panduan dan adab-adab serta cara untuk menghadapinya, seperti berlapang dada, insaf ni maknanya orang panggil berlaku adil dan telus, berbaik sangka dalam berikhtilaf dan sebagainya. Maka dengan hilangnya adab dan akhlak ketika berikhtilaf menyebabkan timbulnya pelbagai kerusakan dalam masyarakat. Berlakunya tuduh-menuduh, label-melabel, bahkan sampai menyesatkan pihak yang berbeza pandangan dan merasakan pandangan kita saja yang betul. Ada yang bermasa muka, tidak bertegur sapa, bahkan ada yang dihalau dari masjid lantaran tidak membaca kunut ketika solat subuh. Sedangkan itulah antara perkara cabang atau ranting yang terlalu kecil dan tidak sampai membatalkan solat. Jadi kita tak tahu khilaf dalam masalah furu', khilaf dalam masalah usul, khilaf yang diterima dan yang tidak diterima. Maka alhamdulillah saya sudah cuba menghuraikannya secara ringkas-ringkas dalam buku yang ringkas ini. Sebab kalau kita nak tengok kitab-kitab yang ditulis tentang khilaf besar-besar, ikhtilaf ulama, macam-macam khilaf, dan ada ulama dia tulis kitab khilaf itu, iaitulah disebut tentang khilaf fiqh. Berbeza pandangan ulama mazhab Syafi'i macam ni mazhab, maka kita kata itu di antara perkara yang sepatutnya diberi perhatianlah kepada masyarakat. Baik, timbul lagi, tengok muka surat yang pertama, khilaf dan ikhtilaf. Realitinya khilaf itu akan berterusan selagi wujudnya manusia di mana di atas muka bumi ini. Lalu tidak perlu lagi kita bermimpi atau untuk menjadikan manusia itu satu. Manusia itu satu. Macam hari ini bila kita kata setengah ulama dia bagi zon. Negara ni mazhab dia Syafi'i, negara ni mazhab lain. Kita kata memanglah sepatutnya begitulah untuk penyelarasan, untuk memudahkan urusan, kita buat macam tu. Negara ni ini dia punya mazhab. Tetapi kita kena ingat sekarang dunia yang ada pada hari ini, dunia yang sudah dikira sebagai zaman globalisasi. Apa makna zaman globalisasi? Globalisasi ni makna dunia sudah kecil. Orang boleh cek dalam internet dia nak cari masalah apa. Maknanya ana duk perhati tengok dalam pengalaman saya berinteraksi dengan mencari masalah dalam internet ni,
khususnya apabila kita beri kerja-kerja tugasan kepada para pelajar di kolej kan, di universiti, supaya mereka ini mengkaji masalah. Ramai pelajar-pelajar kita terjebak dengan web Syiah. Ini masalah besar. Cari-cari tengok, bila dia hantar mari anda baca, berkata Imam Ali alaihi salam. Sudah. Imam Ali, biasanya ulama Ahlussunnah dia tak guna perkataan Imam Ali, dia guna Sayyidina Ali, Khalifah Ali, kan, as-sahabi al-jalil. Tapi bila guna Imam Ali alaihi salam, itu bahasa istilah yang digunakan oleh puak Rafidah, puak Syiah. Jadi kita tahulah bahawa pelajar ni sudah terperangkap dengan perkara-perkara begini. Maka bila kita nak jadikan satu agak sukar, maka hari ini para pendakwah perlu mengkaji banyak untuk berdepan dengan suasana yang berlaku, supaya kita boleh menangani masalah, menjelaskan masalah kepada masyarakat dengan lebih meluas, supaya masyarakat boleh menerimanya dengan cara yang baik dan mereka tenang terima. Ini kalau kita kata ini mazhab ni tak boleh, mazhab ni kata boleh, apakah pandangan dua-duanya yang kata boleh, yang kata tak boleh? Kita cuba kemukakan dalil-dalil yang ada. Kita bukan nak ajar masyarakat bermain dengan dalil, tetapi kita nak memahamkan masyarakat tentang dalil yang ada dalam masalah ini. Pasal itulah ana bagi tahu pengalaman saya dalam berdakwah. Alhamdulillah, setelah habis belajar dulu, saya balik ke Malaysia. Kita berdakwah di alam nyata dan juga kemudian masuk ke alam maya. Kemudian masuk juga ke alam media, orang panggil nasional, dalam TV, dalam radio. Jadi pendekatan yang anda bawa, saya mengatakan penting sangat untuk kita jelaskan kepada masyarakat pandangan-pandangan ulama, supaya masyarakat bila dia dengar benda macam ni, dia tak serap, tak rasa pelik. Patutlah aku belajar dulu dengan Abu Anas. Contohnya waktu anak belajar mengajar kitab Muniatul Musalli dalam radio IKIM. Terima kasihlah kepada sahabat saya Ustaz Zamri yang mencetuskan idea untuk bawa, dia panggil, pengajian kitab turas ke dalam radio, kan. Jadi bila kita hurai isu kunut solat subuh, jadi anda huraikan pandangan ini, akhir sekali kita mengatakan kunut ni termasuk dalam perkara khilaf yang muktabar. Mana ada orang baca, ada tak baca. Bila masyarakat pergi ke Tanah Haram, imam-imam di sana yang berpegang dengan mazhab dia yang tak baca kunut, jadi mereka tenang. Tidak kata resah, tidak sampai peringkat nak kita semua waktu kita boleh pergi solat di Masjid Haram, kecuali solat subuh. Sebab apa solat subuh tak pergi Masjid Haram? Sebab imam tak baca kunut. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, tingginya darjat kunut sampai peringkat macam sah dengan tak sah. Rugi. Solat subuh di antara solat yang dianjurkan, besar dia punya pahala. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat Isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri setengah malam. Siapa dia sambung dengan solat subuh berjamaah, seolah-olah dia cantumkan setengah jadi setengah, seolah-olah dia telah berdiri satu malam. Tiba-tiba kita kata Isya boleh pergi, subuh tak boleh pergi sebab tidak ada kunut. Maka itu yang kita kata ini satu perkara yang cukup merugikan masyarakat. Baik, tengok dalam buku kita ni, dalam bab yang pertama, di antara khilaf dan ikhtilaf, apa beza? Adalah perbincangan yang disebut oleh para ulama di sini. Cuma akhirnya kesimpulan kita mengatakan lebih kurang ya penggunaannya. Kalau kata ini masalah ikhtilaf ulama, ini masalah khilaf ulama, jadi dua-dua ikhtilaf dengan khilaf tu jadi lebih kurang sama aja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu di antara ayat yang kita baca tadi, ayat surat Hud ada. Kemudian saya nak pergi kepada ni, tengok penjelasan tentang beza di antara ikhtilaf dan khilaf. Tuan-tuan boleh baca dalam muka surat 6. Dalam muka surat 6 buku kita ni, penjelasan tentang ikhtilaf ataupun khilaf. Baik, kita pergi kepada bab yang kedua, sebab berlaku ikhtilaf dalam kalangan ulama. Ini penting. Ulama ni bukan suka-suka kita nak menyalahi orang tu, menyalah orang ni. Tidak ada. Tapi mereka berikhtilaf dengan sebab. Pada zaman Nabi SAW, ini kalau kita belajar di kolej, belajar di pondok, belajar di maktab,
dia panggil ilmu tarikh at-tashri', ilmu sejarah perundangan Islam. Sejarah perundangan ini kita kena belajar kenapa timbulnya mazhab, kenapa berlakunya khilaf. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan mereka. Maknanya di zaman Nabi satu je sumber perundangan ni. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Rasulullah baca Quran ataupun hadis yang dikeluarkan oleh Nabi sendiri, maka itu dia panggil sumbernya satu. Jadi tidak ada peluang untuk kita berikhtilaf di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bila sahabat ada ikhtilaf, terus fa in tanaza'tum bi syai' farudu ila Allah. Kalau kamu ada khilaf, kamu kembali kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jadi mudah. Maka khilaf dalam kalangan alim ulama merupakan suatu realiti. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara demikian. Namun perkara yang perlu diketahui adalah apakah sebab berlakunya ikhtilaf itu, punca. Dengan mengetahui punca atau faktor terjadinya khilaf akan menghilangkan rasa pelik atau hairan golongan awam muslimin terhadap isu itu. Kata mengikut kata-kata ahli ahli fikir kan, ulama kata apa? Iza urifas sabab batal al-ajab. Tulis sikit. Iza urifas sabab batal al-ajab. Apabila kita ketahui sebab, tak adalah berasa pelik kan. Oh, kenapa jadi gini? Sebabnya gini. Oh, begitu ya. Tapi kalau kita tahu peliknya, ajaibnya, tapi bila tahu sebab, habis dia kata batal al-ajab, tak adalah pelik lagi. Mana khilaf yang terjadi dalam kalangan ulama bukanlah dalam perkara usul asas agama dan sumbernya yang asli, tetapi khilaf itu terjadi berlaku adalah dalam perkara yang tidak menjadi penghalang kepada penyatuan kaum muslimin. Ia adalah suatu realiti yang memang berlaku. Semua umat Islam yang memahami isi kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka maklum bahawa Allah telah membangkitkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang agama ini dengan cukup terperinci, sempurna dan menyeluruh. Jadi tak ada lah, zaman Nabi itu sudah sempurna dia. Sehingga kan kata-kata Imam Salaf, ada kata Imam Malik mengatakan hak bukan agama zaman Nabi itu bukan agama lah zaman kita hari ni. Cuma furuk-furuk, cabang-cabang tu dia panggil dalam bahasa fiqh, tanda ni para pelajar, dia panggil fiqhun nawazil. Ini bahasa fiqh dia panggil fiqhun nawazil, maknanya perkara-perkara yang baru berlaku. Banyak perkara yang banyak berlaku waktu para ulama kita berbincang tentang benda-benda baru. Ana buat sedikit ulasan, saya kata dua kumpulan yang memeningkan kepala alim ulama semasa. Satu, kumpulan perubatan. Yang kedua, kumpulan keuangan. Pura-pura keuangan ni macam mana kita nak menangnya? Dia panggil takyiful fiqhi. Bagaimana kita nak menangani, kita nak menyesuaikan hukum fiqh lama dengan baru. Dulu orang beli bawa kertas, bawa duit. Sekarang ni orang tak beli bawa duit, dia beli bawa kad. Bitaqah dia panggil, i'timaniyah, kad kredit, kad debit, apa benda kad yang kita ada kan. Lah ni pula tak ada kad dah. Pakai beli online, tiba-tiba postman dapat kat rumah. Waktu mari berlakunya pandemik COVID-19 ni, ada satu lagi mazhab yang popular zaman kita ni, nama dia mazhab COD. Mazhab COD ni nampak senyum belaka dah. Mazhab COD ni sampai nak buka puasa pun, anak-anak yang ni order ni, yang ni order cendol, yang ni order tempah kuih, yang ni nasi. Akhir sekali dekat nak buka puasa 10 motosikal masuk. Dia punya panda phone ni yang hantar makanan ni mari. Siapa dia? Subhanallah. Jadi bagaimana cara kita nak jual? Menjual di atas talian.
Sah ke tak sah ni, barang tak ada dengan kita. Kita iklan je. Iklan, orang bayar kat mana, siapa pemilik. Tapi barang sampai akhirnya, adakah termasuk dalam jual beli yang sah mengikut syarak? Itu dia panggil fiqhu an-nawazil. Tuan-tuan jangan tanya soalan ni. Saya bukan nak bincang tentang tajuk jual atas talian. Cuma ana nak bagi contoh tentang khilaf ulama dalam masalah-masalah semasa tak akan habis sampai bila-bila. Sama juga bila kita balik kepada isu perubatan, juga memeningkan para alim ulama. Sekejap dia nak tukar jantung, sekejap dia tukar tu, sekejap kita tukar alat-alat kita ni. Boleh tak boleh kita paksa kena guna vaksin macam mana? Mari pula penentang vaksin pula mengamuk dia tak boleh. Ini konspirasi, ini teori kan. Mari pula kumpulan-kumpulan yang ni pakar-pakar yang tukar-tukar alat ni, injak. Katanya orak yang paling dekat dengan manusia ni orak khinzir. Macam mana nak guna? Jadi banyak. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan sumber perundangan dalam masalah ijtihad. Tuan-tuan tanda, sumber perundangan Islam ini yang dia disepakati oleh majoriti ulamanya apa dia? Al-Quran, itu tak ada orang petikai. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Yang ketiga masalah ijma'. Ijma' tu disetujui, cuma isunya kita nak pastikan perkara ini ijma' ataupun tidak. Ada orang kata setelah ijma' ulama sekian-sekian, siapa dia menentang ijma', orang ni boleh terkeluar. Tapi tengok-tengok dalam kitab setelah dikaji, ijma' itu sendiri pun khilaf juga di kalangan ulama. Betul ke ijma' ataupun belum betul lagi, kita kata ini juga satu perkara. Kemudian sumber yang keempat dia panggil al-qiyas. Sumber yang keempat, qiyas. Baiklah para jemaah sekalian, ana tak nak syarah dah. Kalau syarah tak habis review kita ni sampai ke akhir kan. Tuan-tuan tengok di muka surat 15. Sebab yang pertama menjadi terjadinya khilaf, iaitulah dalil tidak sampai kepada ulama yang tersebut. Dia kata mana boleh awak, takkanlah Imam Syafi'i tak tahu dalil. Ini hujah kalau kita nak kelahi. Tengok di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masyhur, saya bawa satu kisah di sini ketika berlakunya wabak. Tengok di muka surat 16. Kan Sayyidina Umar pergi ke Syam, nak pergi ke Syam, tiba-tiba di sana berlakunya taun amwas. Ramai sudah orang mati. Sayyidina Umar mesyuarat, kita nak pergi ke nak balik? Nak pergi ke Syam. Sahabat-sahabat kata, ya saya khalifah, kita mari nak mati syahid perang, bukan mari nak lawan Covid. Maaf, bukan mari nak lawan taun. Balik ya. Ada orang kata, kita dah keluar daripada Madinah dengan niat untuk mati syahid. Kenapa mau balik? Tengah duk khilaf macam ni, tiba-tiba datang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang besar. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau mendengar ada taun di negeri itu, jangan masuk, jangan pergi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minhu firara minhu. Kalau kamu duduk di satu negeri berlaku taun di sini, kamu jangan lari. Ini yang timbul PKP, lockdown ni cerita ni. Ni tengok ni. Cerita ni sudah ada zaman Sayyidina Umar dan sudah dibahas, sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini keluar Imam Bukhari. Umar kata, alhamdulillah, kita baik. Takkan kita nak masuk, Nabi larang. Tadi kita ijtihad masih lagi bermusyawarah. Maknanya walaupun Sayyidina Umar ni seorang sahabat as-sahabil jalil, kata di para ulama yang bincang tentang perkara ini, dia kata kalau Sayyidina Umar ingat ada hadis ni, takkanlah dia nak mesyuarat lagi. Dia kata Nabi suruh balik. Habis cerita. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua pula kan, dalil sampai tapi cara memahami dalil. Ini yang banyak berlaku. Kita takkanlah kita nak kata takkan Imam Syafi'i tak tahu dalil. Contoh dalam buku ni banyak contoh ni. Contoh bagaimana 3 orang ulama besar yang datang daripada Iraq bertemu di Mekah. Tuan-tuan bacalah dalam muka surat 19. Sangat menarik cerita ni. Sangat menarik. Cuma anda nak ambil dalil yang kedua, muka surat 21. Dalil sudah sampai kepada ulama itu, tetapi dia tidak yakin dengan perawi atau dengan riwayat tersebut.
Dia bukan tak sampai, tapi dia tak boleh nak terima. Riwayat sebut seperti berlaku dalam kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais dalam masalah nafkah isteri yang sudah diceraikan. Isteri yang sudah diceraikan, Sayyidina Umar tak boleh nak terima riwayat ini. Umar kata boleh jadi dia lupa ni, boleh jadi dia terlupa, boleh jadi banyak andaian. Maka dia tak terima. Bukan tolak hadis kan. Kemudian dalil yang ketiga, sebab yang ketiga, dalil sudah sampai kepada ulama sebut tapi dia terlupa. Kisah ni kisah apa ni? Kisah juga seperti Sayyidina Umar, apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir dalam masalah ini. Kemudian sebab berlakunya ikhtilaf dalam kalangan ulama juga sebab berbeza cara memahami dalil. Contohnya panjang di sini. Saya bawa contoh di sini tentang di muka surat 30 tentang menyentuh perempuan. Batal ke tak batal wudu? Majoriti ulama kata sentuh wanita, isteri kita ke siapa yang bukan mahram, tak batal wudu. Mazhab Hambali dia ada syarat sikit. Sekiranya sentuh tu ada perasaan, orang kata ada elektrik, ada gang, kata tak, itu tak boleh. Tapi dalam fiqh mazhab Syafi'i, sentuh je kulit dengan kulit, walaupun contohnya kita nak holok kunci je, sentuh, batal wudu, ambil balik. Jangan pergi masjid dulu, ambil wudu. Kenapa? Takkanlah Imam Syafi'i tak tahu? Takkanlah imam lain pun tak tahu? Aula mastumun nisa. Maka disitulah berlakunya dalil sudah ada di hadapan, tetapi mereka berbeza dari sudut cara pemahaman. Sama juga dengan isu makan daging unta, batal tak batal wudu? Kan? Mazhab Syafi'i kata tak batal wudu. Ada mazhab lain contohnya dalam fiqh yang mengatakan makan daging unta, macam Hambali contohnya, makan daging unta batal wudu. Ni kalau kita pergi, orang buat tak kira lah nasi mandi unta ke, makan sup unta ke, apa benda kan, batal wudu, kena ambil semula. Kenapa berbeza? Tengok dalil ni tak sampai Imam Syafi'i. La, sudah sampai, tapi dia tak ambil dalil itu kerana ada dalil lain yang menunjukkan bahawa Nabi SAW telah meninggalkan mengambil wudu dengan memakan makanan yang sudah dimasak, yang telah disentuh oleh api, maknanya sudah masak. Maka hadis itu kontra, bercanggah dua tu, maka dia tak ambil. Baiklah para jemaah sekalian, saya nak potong pergi ke bab lain dah. Bab ni dia panggil bab supaya tuan-tuan dan para penonton seronok ya nak baca kitab ni sampai ke akhir insya-Allah. Kita pergi kepada bab yang kelima, muka surat 41, memahami adab dan medan ikhtilaf. Memahami adab dan medan ikhtilaf. Seorang pendakwah yang sangat masyhur di dunia ini, kan, ada seorang syekh, nama dia Syekh Salman hafizahullah ta'ala. Dia dalam sebuah kata-kata menarik, syair dia, tuan-tuan boleh baca sini. Dia kata apa? Bahastu anil adyani fil ardi kulliha wajubtu biladallahi gharban wa masyriqa falam ara kal islami ad'a li ulfatin wala misla ahlihi ashadda tafarruqa. Masya-Allah. Dia kata aku dah kaji dah agama-agama atas dunia ni semuanya, dan aku telah mengembara ke timur dan ke barat. Aku tidak temui formula untuk bersatu dalam agama lain seperti formula kepenyatuan dalam agama Islam. Al-Quran sebut wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, jangan berkalah, kan. Tiba-tiba tetapi tidak ada pengikut agama lain yang lebih banyak berpecah daripada umat Islam ini dalam realiti kita sekini. Walaupun dalam hadis kata umat lain 70 kumpulan, tapi dari sudut realiti kehidupan hari ini kita nampak umat kita berpecah. Tak usah kata apa, pecah dalam bab agama pun pecah, dalam bab politik pun, kan, berapa kumpulan orang Melayu saja dia punya grup dalam ni, mana pecah banyak. Baiklah, maka oleh kerana kita nampak perpecahan itu tak boleh dielakkan, tetapi bagaimana nak mengecilkan dan juga nak menangani, maka kita tengok dalam kitab kita ni
muka surat 43, keperluan mempelajari adab berdialog dan berikhtilaf. Perlu sangat kita belajar. Adab ini diperlukan oleh para pemerintah untuk menjaga hak semua rakyatnya. Adab ini diperlukan oleh para pendakwah untuk menangani masalah-masalah yang berlaku. Adab ini diperlukan oleh suami, oleh bapa untuk menangani masalah yang berlaku dalam keluarga. Boleh katakan guru dengan murid, murid dengan guru, semua orang memerlukan kepada adab ikhtilaf ini. Maka bila kita pergi ada medan perbincangan, kita mesti menyedari realiti semasa hari ini yang disebut dengan nama zaman langit terbuka, ataupun dunia tanpa sempadan, alam cyber. Macam-macam dia punya nama, kan? Nama apa? Saya sebut dalam cerita ni kisah yang diriwayatkan, wallahu alam, iaitulah seorang khalifah nama dia Bishr bin Marwan. Khalifah ni dia minat sangat dengan burung dia. Tiba-tiba satu hari burung dia terlepas. Burung dia terlepas. Oh, susah hati dia, kan? Habis nak macam mana? Dia arahkan tentera dia tutup pagar kota istana, tutup. Jadi akhir sekali ada yang penasihat dia yang agak peka, dia kata, tuan khalifah, yang kita hilang ni burung, bukan kambing. Tutup pagar buat apa? Langit terbuka, maknanya dia boleh terbang naik. Artinya para jemaah sekalian, kita nak kontrol hari ni bukan senang dengan adanya langit terbuka. Dulu kalau mak tak nak bagi anak dia berkawan dengan kawan-kawan yang tak baik, dia kurung dalam rumah. Sekarang ni kalau kita kurung anak dalam rumah, lagi seronok dia, kan? Suruh keluar rumah pula tak mahu, tak pandai nak berkawan dah. Tapi dalam gadget dia, member dia macam-macam. Dia punya Facebook yang pertama 5,000 member sudah penuh. Buka pula Facebook nombor 2 pula penuh juga, katakan. Tak kira follower lagi. Kita kata sukarnya zaman sekarang ni nak kawal medan perbincangan kita tidak terkawal, maka kita terpaksalah kena kawal anak-anak kita, kawal masyarakat kita dengan kefahaman dan juga dengan kesedaran. Dengan kesedaran. Di antara sifat-sifat yang tak baik, tengok ni, tengok di muka surat ni. Fenomena ini menular bebas, terutamanya di internet. Fenomena tak terkawal ni, bebas di internet seperti di ruang komentar. Masya Allah, kadang-kadang kita tulis tu cantik je ayat, tapi pengomen kat bawah tu, la haula wala quwwata illa billah. Saya kata, kalaulah pakar-pakar bahasa nak buat komen, tak mampu. DBP pun tak mampu nak buat ni, berat sangat dia punya komen, kan? Ruang komen laman sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, semua perkara dibincangkan, ditulis tanpa mengira ilmu dan kelayakan seorang itu dalam topik atau suatu tajuk yang berkenaan. Dia rempuh masuk je, tak erti apa. Suasana ini menyebabkan masyarakat tidak lagi menghiraukan ruang permuafakatan ittifaq yang boleh menyatukan ummah. Sebaliknya menggunakan seluas-luas ruang yang ada untuk berikhtilaf, bercanggah fikiran dan saling menyalahkan. Tak usah. Kesan daripada pemikiran ini, maka lahirlah perbincangan negatif di media elektronik dengan begitu meluas sekali. Antara contoh yang boleh dikemukakan ialah, tengok, saya dah buat keluarkan contoh dalam buku ni, menarik tuan-tuan, dalam muka surat 46-47 ni. Apa kita kata? Jika kamu bukan bersama kami, bermakna kamu menentang kami. Kalau kamu tak ikut kami, melawan aku. Itu. Yang kedua, tidak boleh membezakan antara tajuk perbincangan dengan personality. Kadang-kadang kita bincang tajuk yang bagus, tapi dia pergi serang peribadi kawan tu. Buat apa? Ustaz ni sengit lah. Kadang-kadang kita bincang tajuk bagus, tapi kepiah dia tak betul sikit, sengit. Dia komen hak kepiah tu, satu hari duduk balah kat bawah tu. Lari tajuk ni, kan? Yang ketiga, tidak ada etika dalam penggunaan bahasa. Suatu perbincangan ilmiah yang sepatutnya menggunakan bahasa yang baik, sopan dan rasional,
al-mujadalah billati hiya ahsan, telah bertukar menjadi satu perbalahan yang dipenuhi dengan sumpah seranah, caci maki dan kata mengata. Sampai mereka mufti komen, dia tulis kat bawah, mufti kepala lutut. Mufti kepala lutut ada, dan macam-macam. Yang keempat, sebagaimana kata Imam Ghazali dan lain-lain, dengar ni kata-kata menarik ni. Sekiranya kemenangan dalam sesuatu perbincangan itu dikira dari segi kekuatan suara tempik dia kuat kan, tempikan, sumpah seranah dan caci maki, pastilah ia akan berpihak kepada golongan jahil. Tetapi kemenangan sebenarnya adalah pada yang berhujah dengan penuh ketenangan dan rasional. Maka dalam bab ini saya nak simpulkan para jemaah sekalian, maknanya medan perbalahan kita oleh kerana kita sudah tidak pandai menggunakan matematik. Kita tak pandai menggunakan matematik. Sepatutnya 100 tolak 5 95 kan? Ini tidak. 100 tolak 1 kosong. Matematik ni boleh diguna di dalam bab akidah. Rukun iman ada 6. Siapa tak percaya satu rukun iman, sah tak sah dia punya iman? Tak sah kan? Saya percaya kepada Allah, Rasul, kitab, tapi malaikat saya tak percaya sebab tak pernah tengok. Kafir orang ni. Dalam bab adab tak boleh macam tu. Kita kena kata saya dengan dia ni kawan, kita punya member kan. Tetapi last kali ujung, tetapi dia beza dengan sayanya. Kalau saya pergi kedai makan dengan dia, dialah orang yang ambil menu, order makan, tapi dialah yang pertama keluar daripada kedai makan sebab tak nak bayar. Kita bagi tahu orang ni kita tak boleh berkawan dengan dalam bab makan di restoran. Makan di masjid tak apalah, barang free kan. Jadi kan nak pergi restoran, dia nak ikut kita, awak kedai lain. Ataupun kau meja lain, aku meja lain, kita kira lain-lain. Tak boleh angkat borong dia lah. Yang jadi masalah hari ni, contohnya ustaz ni nak ceramah kat kawasan kita kan, kita ada beza sikit dengan pandangan yang dia. Kita baca kunut, dia tak baca kunut, itu je. Ataupun kadang-kadang bawa rendah dah tu lagi. Waktu lepas solat kita sapu muka, dia tak sapu. Bila orang tanya macam mana pandangan awak, ustaz ni nak mengajar tempat awak, pangkah terus ambil dia punya poster, pangkah. Tak boleh. Bila orang tanya dia, apa masalah dia sampai tak boleh ceramah di sini? Masalah dianya lepas solat dia tak sapu muka. Besar mana? Isu khilaf far'ul far'i, kata dalam bahasa fiqh, kata cabang kepada cabang. Kecil sangat isu tu, tapi dibesarkan sampai mereka dipangkah poster, sampai mereka dimomok-momokkan kepada ahli jatah kuasa masjid, dan diwar-warkan kepada masyarakat boikot masjid ini, kuliah ini, kalau AJK masjid tak batalkan. Kita kata kenapa sampai begitu sekali? Sepatutnya kita yang peka ni mari dengar ceramah, tengok apa yang nak disampaikan. Kalau ada benda-benda yang kita boleh muzakarah, kalau kita ada benda yang kita boleh bincangkan, kita bincangkan. Ni tidak, belum apa-apa lagi sudah dipangkah. Kita kata ini satu perkara yang cukup menyayatkan hati. Baik, kita pergi kepada tajuk seterusnya, khilaf suatu keluasan. Ini yang anda nak fokuskan dalam tajuk kita, rahmat dalam perbezaan. Khilaf ni sebenarnya luas. Sehingga kata-kata para ulama salafus salih kan, dia kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata, aku mengharap sangat supaya para sahabat Nabi itu berikhtilah dalam masalah hukum. Sebab bila ada khilaf, Ibnu Umar kata ini, Ibnu Abbas kata ini, maka dia jadi luas. Tapi kalau semua ittifaq, satu lorongnya. Kita nak ulas tak boleh, sebab satu je lorong. Hari ni apabila mari ni COVID ni, bila mari COVID ni, corona, timbullah isu nak solat Jumaat. Mula-mula 4 orang, terkejut besar, 4 orang solat Jumaat. Tak apa lagi kalau munasabah lah, kalau terkejut pun. Bila mari arah yang kedua, 12 orang. Bila mufti
negeri yang tertentu keluar fatwa kata 12 orang, mana ada solat jemaah macam ni. Kamu ni keluar mufti lain pula macam mana? Di tempat saya sendiri, saya dimaklumkan ada imam yang tak mahu solat jemaah 12 orang, walaupun telah dikeluar arahan itu oleh baginda sultan. Majlis agama telah keluar arahan, dia tak mahu. Sebab apa? Bukan Jumaat 12. Ini puncanya berlaku. Maka kita mengatakan alhamdulillah, khilafnya ulama ini luas. Sebab tu di mukadimah tadi saya bagi tahu bahawa kita perlu mengajar pada masyarakat ni supaya dia tahu, rupanya dalam bab solat Jumaat ni ada pandangan 240, ada yang kata 30 lebih, ada yang kata asalkan ramai je orang boleh Jumaat, ada yang kata 12, ada yang kata 4 orang. Jadi kita kata ada keluasannya. Di saat begini bermakna para jemaah sekalian, kita punya ruang untuk menyelesaikan masalah. Bila mari bab korban, ada pandangan yang mengatakan lembu yang mengandung tak boleh dikorbankan, hamil tak boleh. Habis kita dah beli lembu, tak tahu pula dia ada baby. Masalah kitanya waktu beli lembu tak bawa pula alat ultrasound pergi tengok ada baby tak ada baby. Sudah beli lembu, sudah dibawa balik ke masjid, ke surau kita nak sembelih, hari sembelih ada orang kata lembu ni ada baby. Nak kata nak sah ke tak sah? Nak tukar lembu, sudah ada tuan dia entah di mana, kita sudah beli, macam mana kita nak buat? Bukankah ada pandangan ulama lain kata boleh je lembu hamil, mana ada larangan hamil yang tidak boleh diudhiyah, tidak boleh dikorbankan. Kita kata ini satu keluasan. Kan lembu import ni mari semua yang telinga telah di stapler, dikacik telinga, ada yang cari, ada yang rabik kata orang. Jadi ini mana kita mengatakan bahawa khilaf ulama itu ada keluasannya. Kan sekarang dua ni tular, orang duk solat di mana? Solat di atas lebuh raya contohnya, maka timbullah khilaf ni yang sampai hari ni sudah 3 bulan ataupun waktu PKPP ni berapa bulan dah? Akhir bulan 5 kan, akhir bulan 5, bulan 6, bulan 7, sudah 2 bulan kita solat dengan penjarakan sah. Sampai hari ni masih ada lagi yang mempertikaikan sah ke tak sah ni solat berjamaah dengan jarak-jarak ni. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, pening dah para mufti, majlis-majlis fatwa bersidang, tiba-tiba senang selamba je dia mari, dia jumpa kat internet mana tak sah, dia duduk sebar yang tu sampai keletih orang lain nak fikir. Cuma saya ambil kesempatan di sini para jemaah sekalian, iaitu apabila kita kata kerana pandemik ni, kerana wabak ni ada daruratnya kena penjarakan, pihak kementerian telah beri kepada kita jarak 1 meter. Kita buat 1 meter. Kenapa pula kita pergi buat jarak di antara sejadah ni dengan sejadah ni sampai 3 meter? Buat apa? Maka para ulama usul mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu mengharuskan benda yang tidak harus dulu. Tetapi satu lagi kaedah yang dipasang bersama, wa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Setiap yang darurat itu mesti digunakan kadar yang diperlukan saja. Kita perlu 1 meter, 1 meter lah jarak. Jangan buat sampai 2 meter ataupun 3 meter. Kita kata selain daripada SOP KKM, kita juga ada SOP syariat yang perlu dipatuhi. Maka keluasan dalam masalah ini kita kena hadkan dengan satu kaedah lagi, iaitulah darurat itu mesti mengikut kadar yang dibenarkan, bukan kita boleh suka-suka begitu saja. Baik para jemaah sekalian, itu yang dikatakan bahawa kepentingan dalam sudut khilaf satu keluasan. Jadi kita kata alhamdulillah, belajarlah para jemaah sekalian tentang perkara-perkara khilaf untuk menyelesaikan masalah. Banyak sebenarnya masalah. Ana teringat benar kata-kata pena penulis kitab Mestika Hadis. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Kitab Mestika Hadis ni kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Zaman siapa lagi? Zaman Tun Abdul Razak lagi, tak silap saya, kan? Kemudian Perdana Menteri selepas pada dia sampai ke saat ini. Dalam kitab ini dia kata, hendaklah para pendakwah, hendaklah para alim ulama kita menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat walaupun menggunakan mazhab-mazhab yang lain.
Jadi kita kena jelas di situ, barulah kita mengatakan itu satu keluasan yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang ketujuh, kepentingan kesatuan dan jauhi perpecahan. Kita cubalah utamakan yang bersatu, kesatuan, jangan utamakan yang pecah. Jangan utama yang pecah. Dalam ni saya bawa beberapa menariklah para jemaah sekalian. Contoh-contoh yang kita kemukakan di sini sangat-sangat menarik. Saya harap para jemaah boleh baca, boleh hayati dan boleh kaji untuk kita nak menangani masalah ini. Saya bawalah satu kisah apa yang berlaku di antara Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Uthman. Berlaku di mana? Di Mina. Sayyidina Uthman ni radhiyallahu anhu, dia ada keluarga dia di Mekah. Rumah dia dekat dengan Mina. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bila sampai di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat zuhur, solat asar qasar, tidak jamak. Ingat, di Mina hari tarwiyah ke, hari haji ke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasar, tidak jamak. Solat ikut waktu masing-masing. Kecuali di Arafah. Arafah Nabi kita qasar, zuhur dengan asar jamak takdim, jamak, dan dia jamakkan maghrib dengan isya jamak takhir di Muzdalifah. Tiba-tiba bila mari zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu solat di Mina 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud mari. Dia tengok Uthman solat 4 rakaat, istarja', dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya satu benda yang musibah. Tapi dia tak panggil orang, bagi. Tepi, kita solat sini. Ini tak ikut sunnah. Tak ada. Dia kata inna lillahi, tapi dia pergi belakang Uthman, Allahu Akbar, dia solat 4 rakaat. Orang pun tanya, Uthman, kenapa kamu istirja'? Dia kata, aku solat di belakang Rasulullah sallallahu di Mina 2 rakaat. Aku solat di belakang Sayyidina Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Aku solat di belakang Umar di Mina 2 rakaat. Tapi Uthman solat 4 rakaat. Jadi kalau boleh lah, dia kata, kalau boleh aku nak Uthman ni kembali semula kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Ibnu Mas'ud tidak buat saf lagu, tidak buat jemaah lain. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, tanda tuan-tuan, Ibnu Hajar ni syarah kepada Bukhari, dia kata apa? Perbuatan ini menunjukkan bahawa boleh kita ikut sah, tetapi istirja'nya Ibnu Mas'ud itu menunjukkan bahawa perbuatan itu mukhalafatul aula, menyalahi yang utama. Tapi boleh. Jadi orang kita tanya ya Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tak buat sah baru? Kenapa tak buat jemaah lain? Ibnu Mas'ud kata, al-khilafu syar. Khilaf itu tak baik. Jadi aku tak nak timbulkan masalah dalam masyarakat supaya timbul masalah ini. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita belajar, tuan-tuan saya tulis dia muka surat 67 tu ada kisah Sayyidina Uthman. Tapi oleh kerana kita ni review ya, kita terpaksa kena laju-lajulah kan. Baik, saya pergi kepada anda baca semua tajuk ni, kemudian insya-Allah saya bagi peluang kepada para jemaah untuk kalau ada komen, ada apa, kita bincang-bincang sekejap insya-Allah. Jadi hari ni hari kita ada masa. Yang ke-8, insaf dan adil dalam berikhtilaf. Ini penting. Makna kalau kita ikhtilaf dengan orang, kita kena insaf. Kita kata saya dengan dia ni alhamdulillah tak ada masalah apa-apa, baik, cuma masalah ni saya tak setuju dengan dia. Saya tak setuju. Kita katalah zaman sekarang ni di antara bala yang menimpa dunia seluruhnya hari ni, masalah muzik. Pandangan ulama ni kata muzik haram. Ada kata muzik tu harus menenang-nenangkan jiwa. Tapi oleh kerana kita ni pegang dengan pandangan yang kata haram, kita jangan buatlah. Sahabat kata yang harus tu, kita kata tak kata apa. Dan dia nak kata harus, tapi saya tetap tak menerima. Namun begitu, kita taklah sampai berkelahi dengan dia kan. Cuma kena hormatlah. Kalau ustaz ni dia tak suka, jangan pula dia naik kereta kita duk pasang lagu dengan dia. Kenapa lagu ni? Syekh tu kata boleh, saya kata tak boleh, tutuplah untuk saya.
Jangan. Itu dia panggil insaf. Mana kita menghormati pandangan. Menghormati pandangan. Ada ustaz ni kata isap rokok haram. Ada yang kata makruh, ada yang kata, kita kata dia haram, tengok dia padamlah api ni, dah relax juga, seolah-olah kita macam perli dengan dia. Jangan. Itu dia panggil tidak insaf di dalam menangani masalah-masalah khilaf. Jadi kita kena belajar. Allahu Akbar. Ini insya-Allah para jemaah sekalian, menarik kita ni. Bab yang ke-9, muka surat 79, menghormati perbezaan pendapat. Kita hormat. Sebab khilaf ulama tu besar-besar, kadang-kadang sah tak sah. Saya tak naklah ambil berbeza mazhab. Hanafi kata boleh, Syafi'i kata tak boleh, contohnya kan. Dalam satu mazhab, tuan-tuan baca khilaf di antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Tuan-tuan boleh dengar dalam rakaman yang saya kuliah. Di akhir kitab Muniatul Musalli, nama dia Al-Bahjah Al-Mardiyah. Tengok dalam internet Al-Bahjah Al-Mardiyah, buka situ tengok. Ibnu Hajar kata tak sah. Ni orang yang masbuk macam ni tak sah. Ramli kata sah. Tak ada pula orang kata, mana dua ni duk balah. Boleh je. Tapi mari zaman kita hari ni boleh jadi masalah qalb, masalah hati. Beza sikit, cantah selalu. Masuk dalam list. Dia panggil listed sekarang ni. Keluar 50 nama ustaz yang tak boleh diikuti, contohnya. Berapa orang nama yang telah disenaraikan tak boleh kuliah. Kita kata masya-Allah, itu dia panggil tidak insaf. Tidak insaf dalam masalah ini yang menyebabkan manusia akan jadi huru-hara. Ana sendiri alhamdulillah setakat ni lah saya cuba berlaku adil dalam masalah. Bila timbul isu tak boleh cabut rumput, pergi ziarah kubur jangan cabut rumput. Di Malaysia ni rumput naik cepat. Kalau pergi ziarah jarang-jarang kubur mak ayah kita, kejap kita pergi jadi dalam hutan lah kubur orang tua tu kan. Jadi kita cabut lah mana-mana yang boleh. Ada pandangan dalam kitab fiqh, kemudian ditularkan dalam video, siapa dia cabut kupuk ni haram, dosa, nyambui. Jadi terkejut. Sampai peringkat ada seorang pakcik penjaga kubur. Ini cerita benar. Bukti ada dalam handphone saya. Dia sudah mesej, dia kata, ustaz, saya nak letak jawatan. Dia sebut di mana kubur yang dia jaga. Saya kata, kenapa? Dia kata, video ni. Saya bukan sekat cabut rumput ustaz, saya racun semua rumput. Dia kata apa? Bukannya main-main. Berapa banyak dosa saya? Sudah. Apa nak buat saya? Saya kata, anda pun bagi pandangan, ini pandangan alim ulama kita gini-gini. Allah, dia kata, alhamdulillah, saya rasa saya boleh tenang. Tengok, ini cara kita olah masyarakat. Kita kena beri pandangan. Yalah, kita mazhab Syafi'i. Memang saya pegang mazhab Syafi'i. Saya pergi belajar sampai beberapa tahun, saya balik, saya masih lagi berpegang dengan Syafi'i. Tapi dalam masalah-masalah begini yang boleh menimbulkan keresahan, kita kena jelaskan. Jangan kata duduk main Syafi'i tu, saya Syafi'i kan. Jangan duduk main gitu. Mana kita benda yang boleh diperjelaskan supaya orang jadi tenang. Jadi alhamdulillah setakatnya saya terima pakcik penjaga kubur tadi tak jadi letak jawatan. Kita kata alhamdulillah. Kata tak, kesian dia letak jawatan, dia nak pergi kerja mana pula kan, pergi sana lagi cari rupuk lain pula, susah. Itu dalam masalah-masalah semasa yang berlaku. Kita kena bagi penjelasan yang jelas lah supaya masyarakat kita tidak resah dan tidak gelisah. Jadi maka bagaimana menangani bab yang ke-10, menangani masalah khilaf. Tengok, yang pertama, berpegang i'tisam dengan kitab dengan sunnah. Kalau kita khilaf, kita pergi kepada kitab Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan huraian para ulama kita macam mana. Baru jadi kan. Yang kedua, dia panggil uslub berdialog, al-hiwar. Kita boleh muzakarah betul-betul. Jangan asyik ajak berdebat dengan sumpah laknat je, tak boleh. Asyik sumpah. Kalau saya salah, awak kena laknat. Kenapa nak melaknat? Benda yang boleh bujadalah billati hiya ahsan, benda yang boleh dimuzakarahkan, dimunakashahkan. Kenapa mau berat-berat? Kita bermunakashah. Awak bawa dalil,
saya bawa dalil. Anta bawa kitab, ana bawa kitab. Kita muzakarahkan. Rupanya benda ni ada khilaf di kalangan ulama dulu-dulu lagi. Zaman kita pun khilaf juga. Jadi kenapa kita nak pangkah satu kumpulan? Tak boleh macam tu. Itu panggil uslub hiwar. Sekarang ni kita tak ada hiwar. Dah, dalam Quran kata bila mari berita yang kita tak tahu, fatabayyanu. Awana tabayyanu, minta penjelasan. Dalam qiraat satu lagi dia panggil fatasabbatu, pastikan kebenaran. Dua kaedah ayat ni. Satu dia kata tasabbut, pastikan benar. Yang kedua tabayyun, minta penjelasan. Dua berbeza tu. Contohlah kita kata kita tengok gambar seorang ustaz duduk dengan orang perempuan. Ni. Orang pun ambil gambar straight. Pasal itulah saya bagi nasihat kepada pelajar-pelajar saya yang perempuan ni, jangan cuba-cuba nak ambil gambar dengan saya tak mahu. Lepas ceramah ni berjujur mari belakang ustaz ambil gambar, jangan, minta maaf. Kalau nak juga cari laki-laki sebelah-sebelah. Kalau dia orang potong gambar edit pun ada orang lain sebelah. Kalau tidak fitnah, kan? Duduk gambar perempuan, dia snap, ambil, masuk internet. Apa dia tulis kat bawah? Biar gambar berbicara. Sudah. Anak murid bawah pun, oh tahniah tuan guru. Mabruk ustaz, kan? Apa nak buat? Habis mabruk. Yang bini kat rumah tu mengamuk. Terbalik kerusi dah dia. Bila pula orang tua ni. Gambar bukan impose, bukan yang diedit. Maknanya tasabut, betul gambar tu. Tapi satu lagi kaedah Allah sebut tabayyun, maknanya minta penjelasan. Sepatah ya ustaz, gambar ni betul ustaz? Ya, betul. Ni perempuan sebelah yang comel ni siapa? Anak saudara saya. Habis cerita. Ni tidak kita guna mazhab lain. Allah kata fatabayyanu, kita guna mazhab fatibayyanu. Bercanggah pandangan, tibai terus. Tak ada lagi tabayyun. Ini yang jadi masalah kepada kita. Itulah kadang-kadang kita sama kita kelahi. Sebab apa? Ana sekali ada seorang ustaz lah, kira hebat dia di Facebook. Dia komen sahabat yang saya sayangi. Dia komen kawan tu. Saya pun bela, rupanya ayat kita membela sahabat tadi disalahfahami oleh sahabat tu sendiri. Seolah-olah macam saya, tibai dia juga. Dia pun tulis di Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Maka ana ambil pendekatan PM, hantar WhatsApp kepada dia, ya akhi, ayat saya ni tuju kepada orang tu orang yang duk gomo hantar di Facebook. Barulah dia minta maaf. Dia kata, oh silap, ana ingat hantar gomo ana juga. Kita kata tengok, sama-sama kita pun hilang kepercayaan, hilang thiqah, hilang husnuzan. Sebab apa? Kita lebih terikat dengan otak kita dengan masalah-masalah yang di luar. Sebab kita tidak ada masalah al-hiwar yang benar. Adab yang ketiga, asyura, kita mesti bermusyawarah. Sama-sama kita. Yang keempat, fokus terhadap isu yang diterima bersama, ittifaq. Contohnya saya dengan seorang pendakwah ni, saya dengan dia 95% kita memang ittifaq, 5% je kita beza. Jadi jangan fokus 5, fokus yang 90. Ni dok besar hak 5, 90 jadi kecil. Kita kata ini sangat-sangat susah. Yang keenam, yang kelima, menggalakkan membuat kajian dalam bidang ilmu serta menyediakan suasana yang sesuai dengan kecerdikan dan perkembangan akal serta kreativiti. Jadi kita buat kajian-kajian supaya kita boleh kaji apa yang sepatutnya, insya-Allah. Yang keenam, sifat amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, dalam melaksanakan tugas ini banyak perkara yang perlu kita buat para jemaah sekalian. Yang ketujuh, berbincang secara jelas dan terbuka. Yang ke-8, mencari kepahaman yang sahih dan menghindari muskilat dari sudut komunikasi. Kita ni kadang-kadang salah faham bahasa. Saya pernah sekali dulu tengok orang kelahi, puncanya salah guna ayat, salah guna bahasa. Salah guna bahasa ni satu masalah. Kita kena tahu orang utara dengan orang Kelantan lain, dia punya cuma bahasa dia. Orang Terengganu lagi kasar bahasa. Contohnya tak? Bagi dia natang tu biasa. Kita tengok, oh kata aku binatang. Oh bukan dia. Macam kita dah, oh bahasa dia ni mati bunuh. Bukan nak bunuh dia. Itu bahasa. Dalam bahasa Arab kata qatalahumullah, kan? Sakilat ke umuk. Jadi banyak bahasa-bahasa yang digunakan sebagai istilah yang perlu kita fahami.
Bab yang ke-11 ini sangat-sangat menarik para jemaah sekalian. Hindarkan membuat tuduhan sesama ahli sunnah. Kita sama-sama ahli sunnah dah, tapi masa lagi duk tunjuk ni tak cukup sunnah. Ustaz tu sunnah dah, tapi tak cukup garam sunnah kurang. Sebab tak kuat sangat kata isu bid'ah khilaf ni tak laju dia ni, slow. Jadi tak usahlah duduk main slow. Itu kemampuan, kapasiti dia ada. Dia nak tackle masyarakat awam, dia tak perbesarkan isu yang macam ni kan. Dia lebih utamakan isu yang ittifaq. Contohnya kita ajar kepada orang sunnah yang benar-benar, yang sahih dari Nabi. Dan saya tulis satu buku, Sunnahmu Amalanku. Tujuan kitanya, kita tak nak bincang-bincang yang khilaf, kita nak kemukakan kepada masyarakat ini yang jelas. Saya tulis sebuah buku, nama dia Zikir Waktu Pagi dan Petang. Supaya apa? Supaya para jemaah yang nak berzikir mengikut sunnah ni ada alternatif. Ni dia buku. Habis buku-buku lain tu, saya tak komen buku orang. Saya duduk cerita buku yang saya nak tuan-tuan baca. Jadi kenapa pula kita duduk sibuk dengan buku orang kan? Jadi alhamdulillah, buku ni bukan untuk perniagaan. Tuan-tuan boleh ambil secara percuma dalam blog saya, dalam web saya, dalam Facebook Abu Anas Madani. Boleh di-download, boleh disebar-sebarkan. Yang pentingnya diamalkan, insya-Allah. Yang terakhir para jemaah sekalian, tentang cara berinteraksi dengan kitab turas, khazanah silam. Ini yang penting lah. Jadi habislah kita 11 perkara dalam buku yang ringkas ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ada. Jadi alhamdulillah.